dan kenapa perkara ini perkara yang tak ramai orang tahu cerita ni, berkenaan bagaimana usaha PAS, terutama grup Hadi Awang, grup pada masa itu pro kepada UMNO, yang kemaruk nak jadi kerajaan pada waktu itu bersama dengan UMNO, cuba nak menjatuhkan legasi Tuan Guru Nik Aziz. Specifically grup pro Hadi yang berada di Kelantan. Okay. Kita sebelum kita nak cerita benda ni, tuan-tuan, kita kena tengok sejarah dahulu. Sejarahnya kita mengetahui bahawa Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz adalah tokoh yang sangat tidak mahu PAS bergabung dengan UMNO. Pertama. Kedua, beliaulah yang menjadi perekat, the cohesiveness between pembangkang sewaktu Pakatan Rakyat, di antara DAP, di antara PKR, di antara PAS pada waktu itu sebelum 2015. Dan tuan-tuan kena ingat tak, pada masa itu timbul cerita UG, Unified Government. Siapa yang bawa cerita UG ni? Kita ketahui cerita UG ni dah mula dibawa pada tahun 2008 oleh tidak lain tidak bukan Hadi Awang. UG menyasarkan pada waktu itu Melayu kena bersatu, dan pada waktu itu juga dia kata bahawa kita PAS kena bergabung dengan UMNO untuk membentuk kekuatan Melayu kerana DAP sudah semakin berkuasa. Okay? Itu antara rentetan peristiwa itu. Dan Nik Aziz, Allahyarham Nik Aziz, antara orang yang tidak bersetuju, malah pernah kata, ludah muka saya dulu kalau sekiranya nak bergabung dengan UMNO pada waktu itu, dia kata. Kan, gabungan tersebut dia kata akan makan diri. Ada orang kata, apa beza dengan sekarang? Kita kena ingat siapa berada di puncak kuasa. Pada masa itu UMNO berada di puncak kuasa. Sekarang ini Pakatan Harapan berada di puncak kuasa. Dia dua struggle of power yang berbeza. Dynamic power, dynamic kuasa yang berbeza, kan? Sangat berbeza. Baik, kita cerita lagi. Now, disebabkan oleh perkara itu, PAS masa itu pecah dua. Satu golongan yang merasakan bahawa perlu bersama dengan Pakatan Rakyat diteruskan. Mereka digelarlah sebagai Jebon lah, Anwarinas lah, digelar sebagai munafik haraki lah, nama macam-macam lah, tak patut sebagainya. Dan akhirnya mereka keluar membentuk masa itu NGO Amanah, berkenaan dengan Amanah, saya tak ingat nama NGO tu. Kemudian akhirnya atas nasihat Rafizi Ramli, mereka bersetuju membentuk Parti Amanah Negara, bergabung dengan Parti Keadilan Rakyat, bergabung dengan DAP, membentuk Pakatan Harapan, masuk bersatu, maka membentuk Pakatan Harapan pada tahun 2016-2017. 2016 masa itu Amanah mula terbentuk, 2017 Bersatu mula terbentuk. Akhirnya mereka bersatu dan membentuk Pakatan Harapan. Berlaku pada tahun 2018, kita tahu kemenangan. Kemenangan berlaku. Pada masa itu sebenarnya kumpulan yang sudah keluar membentuk Amanah ini, walaupun ada sebilangan daripada mereka masih lagi tinggal di dalam PAS. Antaranya adalah Nik Abdoh. Walaupun dia tidak bersetuju untuk keluar daripada Pakatan Rakyat pada waktu itu, tetapi kerana setia dia dengan PAS, dia kekal di dalam di dalam PAS pada waktu itu. Sehinggalah pada tahun 2018 terkeluar cerita. Antaranya adalah audio Nik Abdoh sendiri yang bersetuju untuk nak terima wang daripada UMNO. Terima wang daripada UMNO, bekerjasama dengan UMNO. Dan yang menariknya saya nak cerita tuan-tuan, audio tersebut dirakam oleh siapa? Oleh menantu Haji Hadi. Padahal benda tu, perbincangan tu bukan perbincangan yang kena rakam. It's in confidence, dalam meeting yang tertutup. Tiba-tiba benda itu dirakam dan disebarkan. Dan disebabkan oleh penyebaran tersebut pada tahun 2018, PAS kalah. Kita pun tahu PAS kalah. PAS pada masa itu kalah. Penyebaran berlaku, the rest is history. Pada PRU tahun 2020 ke-15, nama Nik Abdoh digugurkan. Pada 2018, Nik Omar telah keluar kerana tak bersetuju dengan perkara tersebut. Sebaik saja audio, saya tak tahu sebaik saja audio ataupun sewaktu itu ataupun sebelumnya, tetapi urut-urut nak kerja sama dengan UMNO itu sudah ada, Nik Omar keluar. Setelah itu, tidak lama kemudian, Nik Abdoh disisihkan. So, lengkaplah legasi untuk nak menidakkan legasi ataupun keturunan Tuan Guru Nik Aziz ini menjadi salo-galo menteri besar di Kelantan. Now, kenapa tuan-tuan? This has nothing to do, tidak ada kena-mengena dengan tidak ada kena-mengena dengan Islam, tidak ada kena-mengena dengan pemerintahan Islam, syariah bla bla sebagainya. Tak. Ini semua adalah rebutan kuasa.
siapa nak jadi menteri besar, ketua timbalan menteri besar. Ini semua adalah kuasa. Nick Amar adalah nama yang memang nak naik jadi menteri besar lama dah. Sekarang dia timbalan. Dia lama dah nak naik menteri besar. Next ni, kalau Kelantan masih kekal, nama dia kemungkinan besar akan naik. Dan mereka merasakan, menjangkakan bahawa Kelantan ini maka mereka akan menang besar. Kalau tak menang besar pun, menanglah. Kelantan akan menang dan Nick Amar akan naik. Dan saya baru dapat tahu, rupanya Nick Amar tu bukan Nick. Nick ni, saya tak, maafkan saya orang Kelantan kalau saya tersilap. Nick ni ada title tau rupanya. So, Nick Amar bukan Nick. Dia Muhammad Amar bin Abdullah kot. Sebenarnya Nick tu, tak tahulah mana datang Nick. Ada orang kata ditambah dan sebagainya. Keturunan Nick tu ada pada keturunan Nick Aziz. Bukan pada Nick Amar. Baik. So, plan untuk nak jatuhkan legasi Nick Aziz ini, yang anak-anak dia bukan warisan, tetapi dua anak dia adalah tokoh yang paling sesuai untuk nak jadi menteri besar. Dua tokoh yang paling sesuai untuk nak jadi menteri besar daripada segi kealiman mereka, pendidikan mereka, daripada segi legasi kepada Nick Aziz, dan juga anak sebagai anak kepada Nick Aziz. Dan juga kita kena faham, di Kelantan ini pembentukan fikrah, pemikiran yang dibuat oleh Nick Aziz itu sendiri, Allahyarham Nick Tuan Guru Nick Aziz, di Kelantan itu telah berjaya membentuk rakyat Kelantan ke arah pemikiran tertentu. Dan legasi itu diteruskan. Namun begitu, sebaik saja dijatuhkan legasi Nick Aziz. Allahyarham Nick Aziz meninggal pada awal 2015, Pakatan Rakyat berpecah pada hujung 2015, antaranya Husam Musa disingkirkan, dikeluarkan. Saya ingat lagi ada apa orang kata? Ada beberapa aset terpaksa diorang tak benarkan keturunan ataupun yang berkaitan dengan Nick Aziz ni untuk masuk. Pertembungan di antara Nick Omar dan Nick Abdoh ni, pertembungan di antara mereka ini diketahui umum. Kita tahu pertembungan tersebut. Saya tak nak cerita detail sangatlah. Saya pernah berjumpa dengan Ustaz Nick Omar. Saya pernah berborak dengan beliau, dia ceritakan dan sebagainya. So detail tu biarlah saya dan beliau yang lebih tahu secara dalamnya apa yang berlaku di dalam keluarga mereka. Itu aib keluarga, tak payah kita nak cerita. Tetapi secara umumnya kita tahu memang ada pertembungan, memang ada perkelahian tersebut. Dan Nick Omar ni, kalau tuan-tuan perasan, kenapa dia tak bertanding dekat Kelantan? Kenapa dia bertanding dekat Perak? Kerana ibunya tak merestui. Ibunya kata dia tak restu Nick Omar bertanding selain daripada PAS. So akhirnya di Kelantan. So akhirnya Nick Omar taat dia kepada ibunya. Dia keluar, dia tak bertanding di Kelantan di bawah tiket PAS, sebaliknya dia bertanding di Perak di bawah tiket Parti Keadilan Rakyat. Tak melanggar, tidak melanggar pun tentang perkara tersebut. Siapa nak ajak aku fikir ni? Baik. So, apa konspirasi nak menjatuhkan? Kenapa penting nak jatuhkan keluarga Nick Aziz ni, tuan-tuan? Itu saya kata tadi. Bila dia nak bawa saluran keluarga Nick Aziz ni, keluarga Nick Aziz ni dia akan ada perkumpulan di sini. Wan Hussein itu mendedahkan bagaimana di Kelantan sekarang ini banyak jawatan-jawatan GLC itu sendiri. Jawatan-jawatan GLC, jawatan-jawatan agensi, jawatan-jawatan apa orang kata kementerian sebagainya. Sekarang ini diletak orang-orang, anak beranak dia, orang sepupu sepapat daripada pimpinan-pimpinan PAS ini. Termasuklah di dalam apa orang kata AKSB, Air Kelantan, Sdn Bhd sendiri. Menurut pendedahan beliau. Dengan ini, kita kata bagaimana keluarnya legasi Tuan Guru Nick Aziz ini, anak-anak beliau diketepikan, maka muncul satu gerombolan baru untuk menguasai Kelantan dan dengan politik yang baru. Now, kita kena faham, politik mereka, orang Kelantan tak tahu. Dia ingatkan sama je, PAS di bawah Nick Aziz, PAS di bawah Nick Amar, sama je. Tak sama, tuan-tuan. It's not the same. Dia ingatkan PAS di bawah Hadi Awang, PAS di bawah Tuan Guru Nick Aziz sama. Tak sama. It's not the same. Kulit luarannya sama, namanya sama, tetapi isi kandungannya sangat berbeza.